Okay, so for this part, saya nak ajar yang bahagian 4.3 specific latent heat. Okay, what is latent heat? Latent heat ialah haba pendam. Apa yang dipendamkan? Okay, dia menyerap-nyerap haba tapi dia menggunakan haba yang diserap untuk putuskan ikatan. Okay, so it is latent heat. Haba yang diserap tetapi tidak menunjukkan perubahan suhu. There is no change in temperature. So that's why dia kata latent. Dia pendam. Dia tak nampak perubahan suhu. Tapi berlakunya perubahan fasa. Phase-nya yang berubah. Okay. So heat is absorbed during melting and boiling without change in temperature is known as latent heat. Haba pendam. And then when we talk about specific latent heat. Macam yang sebelum ni. Sebila kita kata perkataan spesifik dia ialah per 1 kg of mass. Kita fokus kepada 1 kg of mass. So per 1 kg of mass specific latent heat. Okey, ada dua jenis latent heat ni. Either latent heat of fusion or latent heat of vaporization. Maka, okey, specific latent heat of fusion, okey, kita simbolkan dengan L, F, small f, subscribe F tu. Dia ialah, okey, amount of heat needed absorbed during melting or amount of heat released during freezing for 1 kg. Bila kita kata ada perkataan spesifik kan, for 1 kg substance without change in temperature, iaitu haba yang diserap ketika melting atau haba yang dibebaskan ketika freezing. Macam mana nak ingat? Dia ialah perubahan fasa from solid to liquid. So waktu ni kita kata melting, ataupun kita boleh guna istilah change the phase solid to liquid. And kalau heat release pula reverse lah, from liquid to solid, ataupun kita kata proses freezing di situ. Okey? Maka bila ada perubahan, phase berubah between solid and liquid, so kita kata adanya latent heat of fusion. Okey, latent heat of vaporization pula, vapor. Vapor ni gas kan? So bila kita berkait dengan gas, which is from liquid to gas, when the heat is absorbed. Kalau heat release pula gas tu liquid. So ketika itu dia ada latent heat, haba pendam of vaporization, penguapan. So it is amount of heat absorbed during boiling. Liquid to gas kan proses boiling. Or amount of heat released during condensation, proses gas to liquid. For 1 kg. Sebab ada perkataan spesifik. Without change in temperature. Okay, suhu tak meningkat tetapi phase yang berubah, fasa yang berubah. Okay. So when we get a problem, okay, first step, that's why bila dah pasal saya suruh kamu sketchkan graf ni. Graf cooling curve or heating curve. Okay, maka kita pun tengoklah masalah dia. Katakanlah ni soalan ni dia kata contohlah calculate the amount of heat, okay, absorbed from katakan 5 degrees Celsius of metal block until it melts 80 degrees Celsius. Katakanlah sesuatu objek itu start dengan 5 degrees Celsius dan capai melting point. Melting point sesuatu objek which is katakan objek tu metal. Melting point dia ialah 200 degrees Celsius. Baru dia mencair. Maka kalau dipanas-panaskan lagi, dia pun dah menjadi totally liquid. Hinggalah dia punya mana-mana part lah. Katakan kita hingga mencapai 400. Katakan 400 tak boil lagi lah metal, sesuatu metal. Maka kita pun nak kira lah amount of heat needed sepanjang proses tu. Maka kita tengok ada 3 stage. Ketika mana stage yang condong ni, yang ada graf condong ni ialah stage yang mana adanya change in temperature, ada delta theta, tetapi tak berlaku perubahan fasa, still solid. Ketika mana mendata ni pula fasanya berubah tapi tak ada change in temperature, no change in temperature but there is change in phase. So solid and liquid, bermula dengan solid, dia slowly bertukar sehingga totally liquid. Di point R tu dia dah jadi liquid lah. Ketika mana panaskan lagi, okey, haba pun meningkat lah tapi masih lagi dalam phase liquid. Yang condong balik lah grafnya. Sampailah dia punya boiling point di mana liquid akan turn to gas. Tapi kalau soalan tu sekadar tanya sehingga 400 degree Celsius liquid, stop di situ. Contohlah. Kalau case water, okey, dia jadi graf sepatutnya bermula dari bawah lah.
Sebab 0 degree Celsius ni ialah melting point untuk water. So katakan kamu ambil satu ice cube daripada peti ais, suhunya negative 10 degree Celsius. Kita bermula graf dari bawah lah. Kemudian kita biarkan dia di luar pada suhu bilik, dia pun akan absorb heat sampailah 0 degree Celsius. Since 0 degree Celsius ialah melting point dia akan mencair dululah, take some times to melt lah. Lepas tu dia serap-serap lagi haba pada suhu bilik, katakan pada suhu bilik je, so sampai 27 degree Celsius je lah. Kalau kamu letakkan air tu di atas api pula, masih lagi meningkat sampai ke boiling point dia lah. Masa boiling point 100 degree Celsius baru dia start to boil. Okey, apa berlaku kalau kamu biarkan dia panas? Biarkan air kamu didihkan itu panas berterusan, maka lama-lama kamu akan dapati air itu berkurang kan. Liquid turns to gas. So liquid dah jadi gas. So akhirnya dia akan menjadi totally gas di situ. So bila dipanaskan lagi dah habislah dia punya liquid tu pun Okey, ni pula ialah cooling curve. Cooling curve yang menyejuk. So grafnya from gas to solid lah. Reverse dengan yang tadi heating curve bila haba diserap. Yang ni ketika haba dibebaskan, release. So gas to liquid, liquid to solid. Konsepnya sama the same concept. Alright. Okay, so di sini diceritakanlah change in phase of water tadi from solid, which is ice, liquid, water dan juga gas. Bila dah jadi steam lah. So kita kata dia absorb latent heat of fusion. Kalau waktu boil pula absorb latent heat of vaporization. Sebab liquid turns to gas kan. Okey, bila dah jadi gas, kamu tutupkan bekas tu, dia menjadi condensation, gas to liquid. Maka kita kata release latent heat of vaporization sebab gas to liquid sekarang kan. Alright. So okay, application of specific latent heat in daily life. Okay, kamu boleh tengok pada water as cooling agent kalau dalam engine yang famous juga. Yang ni cooling system in a refrigerator. Macam mana nak menyejukkan keseluruhan peti sejuk tu. So kita boleh tengok macam mana dia punya proses. Ikut order dia ni. So compress the cooling agent to increase the pressure dulu daripada compressor. Lepas tu dibawa ke condenser. Apa yang berlaku di condenser? Release latent heat of condensation. Gas turns to liquid. Lepas tu pada 3 cooling agent akan flow through the expansion valve. Nak mengalirkan liquid the cooling agent ni lah. So boleh bacalah contoh lain. Okay, so kita bagi satu example yang melibatkan solving problem involving latent heat. Sama juga dengan proses heat capacity sebelum ni. Cuma heat capacity bila suhu meningkat. Latent heat suhu tak meningkat, fasa yang berubah. Okay. Maka katakan sekarang ada immersion heater. Macam biasalah immersion heater menyebabkan perubahan energy from electrical energy to heat energy. Okay, to heat energy. Maka electrical energy apa formulanya? PT, heat energy yang menyebabkan ais ini mencair. Sebab dia kata akhirnya melt, used to melt the ice. So perubah ais mencair ml lah. ml LF ke LV. LF fusion sebab ais mencair from solid to liquid. Maka dia ialah latent heat of fusion. Maka menggunakan formula ni kamu dapatlah settlekan apa yang soalan minta tu nanti Okay, next. Okay, yang ni yang contoh yang saya kata mula-mula kita nak buat graf ni bila diberi satu soalan untuk mengira yang dia libatkan dua-dua heat capacity and latent heat. Okay, what is amount of heat supplied by the water to change 0.75 kg of water at 30 degrees Celsius to steam 100 degrees Celsius? Okay, tengok baik-baik. Okay, so apa yang kita nak buat mula-mula? Buat graf. Okay, buat graf. Okay, graf macam mana nak dibuat? Sekarang kita tengok. Okay, graf temperature against time. Okay, so dia kata water 30 degrees Celsius. Okay, labelkan dulu 30 degrees Celsius, unit degree Celsius.
30 degree Celsius. Water ni nak jadi steam 100 degree Celsius. Okey, bermula dengan water 30 degree Celsius. Bila kita tambahkan suhu, apa yang berlaku? Dia akan naik. Naik sehingga berapa? Sehingga capai dia punya boiling point lah. Berapa boiling point water? 100 degree Celsius. Okey, tapi sebelum tu kita tak tahu lagi nak tambah sehingga belakang ke tak. Okey, kalau di situ sahaja dia masih lagi dalam state water. Masih lagi state liquid. Graf condong-condong ni satu state je. Okey, liquid je. Dia baru je menjadi 100 degree Celsius liquid. Belum lagi boiling. Bila boiling, mendidih, kita akan tengok adanya buih-buih tu kan. Buih-buih tu menunjukkan dia dah turns to gas kan. Dia dah berubah menjadi gas. Slowly turns to gas. So, graf mendata tu kita tuliskan state. Barulah kita nampak liquid change to gas. Sehingga paling hujung tu ialah gas. Gas, totally gas lah pada 100 degree Celsius. Totally berubah menjadi gas. Kalau dah habis tu, kalau kita sambung naik atas lagi, suhu dah naik lebih daripada 100 dah. Soalan minta sampai steam 100 degree Celsius. So, kita stop lah di situ. Bermula dengan 30 degree Celsius liquid. Maka ada berapa stage tu kita tengok? Ada 2 stage. Alright, good. So, 2 stage ni, okay, stage yang pertama, katakan ni kita panggil stage pertama, ni stage kedua. Okay, bila ada condong-condong, ada perubahan suhu, maka kita akan guna formula QMC delta theta. Bila yang mendata ni, kita akan mengguna formula Q equal to ML. LV ataupun LF, tengok bergantung kepada state. Sekarang liquid turns to gas, maka LV. Bila ada berkaitan dengan gas, mesti V, LV. Maka dia minta amount of heat supply, jumlah haba sepanjang proses ni berlaku. Maka kena totalkan lah. MC delta theta plus MLV ni. So, settle lah masalahnya. Tengok contoh penyelesaian dia. Konsepnya di situ. Alright. So, next is gas law. Okay, gas law, ingat gas law ada 3. Kamu belajar. Saya nak simplifikan dia terus. Okay, adanya Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law. Macam mana nak ingatnya? Okay, ada satu cara. PV per T ni. Okay, soalan exam dia boleh bagi kamu universal gas law. PV per T. Dia kata is a constant. Dari situ kita kena pecahkan lah kepada 3 law sebenarnya. Alright, so law pertama, kaitan antara P dengan V, which is Boyle's law. Boyle, nama dia kena je betul nama saintis ni. Boyle's law. So Boyle's law menyatakan P times V is a constant. Maka P darab V ialah satu constant, katakan K. Bila kita pisahkan P, dia akan jadi satu di atas, satu di bawah kan. Menunjukkan dia inversely proportional. Okey, maka bila kita ada 2 situation before and after. So, kita kata P1 V1 equal to P2 V2. Hasil darab P dengan V tu sama. Okey, tu Boyle's law. Next is Charles law. Okey, ingat tadi kita dah tarik PV. Sekarang P juga dengan T. So, Charles law. Charles nama dia So, apostrophe tak payah letak S je lah cara kita tulis dalam Englishnya. So, P per T is a constant. Bila kita letakkan, pisahkan P dengan T ni, kita akan T duduk sebelah sana. Atas sama atas, maka dia akan jadi directly proportional. So, kita kata Charles law states that for a fixed mass of gas, semua law ni dia buat berdasarkan satu fixed mass of gas. Mass yang berjisim tetap. Pressure is directly proportional with temperature. Provided that the volume is constant. Ketika mana Charles law, volume constant. Ketika mana Boyle's law, temperature yang constant. Yang kita tak guna dalam equation tu lah, constant lah. So, untuk 2 situation before and after, P1 per T1 equal to P2 per T2. Okay, that one is Charles law. Next, apa yang tinggal? Tinggallah V dengan T. So, that one is Gay-Lussac's law. Okay, so P1 per, V1 per T1, atau kita kata V per T is a constant. Okay, maka bila kita letakkan secara berasing dengan V dengan T, dia duduk atas sama atas bila dipisahkan dengan sama dengan. Maka dia directly proportional.
Maka untuk two situation before and after, V1 per T1 equal to V2 per T2. Okay. Provided that pressure is constant. Pada waktu ini pressure yang constant. Okay, jadi kena ingatlah tiga-tiga ini. Okay, apa lagi syarat nak guna gas law ni? Syaratnya ialah temperature must be in Kelvin. Mesti in Kelvin. Kenapa in Kelvin? Sebab Kelvin ialah, kita kata dia sebagai absolute temperature. Absolute temperature. Temperature in Kelvin ni. Sebab kita expect ketika mana 0 Kelvin, mana kita punya graf ni? Ni. Ketika mana negative 273 degree Celsius, okay, gas molecules no longer move and are unable to fill the space. Ketika tu kita kata seolah-olah gas ni tak bergerak, gas molekul tak bergerak, static. Ketika itu, negative 273 ni dalam degree Celsius. Kita tengok nombor tu tak cantik kan. Kita pun nak jadikan dia sebagai 0 Kelvin. So dia equivalent dengan 0 Kelvin. So that's why kita kata dia sebagai absolute zero temperature, which is kita bagi unit baru iaitu Kelvin. Okay, kita guna Kelvin scale. Maka bila guna Kelvin, yang ni dah jadi 0 Kelvin lah. Maka kita boleh sketch graf baru yang bermula dengan 0 Kelvin. Dia akan jadi directly proportional lah dengan V. Antara temperature dalam Kelvin dengan V directly proportional. Pressure dengan temperature dalam Kelvin pun akan jadi directly proportional. Seperti mana graf ni lah. Okey, ingat balik cara pertukaran. Degree Celsius ke Kelvin ialah plus 273. Dapatlah berapa Kelvin. Kalau Kelvin ke degree Celsius, minus 273. Dapatlah berapa degree Celsius. Okey, so itulah yang saya nak simplifykan untuk gas law. Okay, secara ringkasnya. Maka bila dapat masalah, tengok dulu apa yang berubah, apa diubah. Okay, look at example 1. Gas enclosed steel cylinder has pressure 180 kilopascal. Tengok Pascal dah tahu dia ialah unit for pressure. So let's say that one is P1, situation number 1. Temperature ketika itu 25 degree Celsius. Okay, T1. What is the gas pressure when the cylinder is heated? Okay, bila dipanaskan sehingga temperature 52 degree Celsius, situation baru T2. Berapakah gas pressure-nya? P2 berapa? Maka tengok ketika ini apa yang tak berubah? Volume kan? Okey, volume fix. Okey, so pressure dengan temperature apa nama law-nya? Okay, Luzak's law kan? Okey, so P1 per T1 equal to P2 per T2. Maka masukkanlah apa yang kita tahu, apa yang nak suruh dicari. Dan syarat dia tadi ingat, temperature dalam Kelvin. Yang ni yang biasa pelajar lupa, menyebabkan salah. So plus 273 dulu. Tukar dulu dalam Kelvin, baru masuk formula. Ketika mana guna formula ni, mestilah dalam Kelvin. Alright. Ni pun sama, plus 273 dulu. So you will get the answer. Samalah situation lain pun sama je cara nak solve dia. Mula-mula tengok apa yang berubah, apa diubah, labelkan. Tengok apa yang constant, maka identify formula tu untuk law mana, and then dapatkanlah dia sebenarnya kita nak guna untuk law yang mana, formula yang mana antara tiga-tiga ni. Alright, so that's all.